tanggal 13 Mei tahun 1969 ialah insiden rusuhan kaum yang berlaku dan merupakan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Tragedi ini telah merenggut nyawa serta harta benda dan mempunyai kaitan yang rapat dengan pilihan raya umum 10 Mei 1969. Pada tahun 1969, Malaysia bergelut dengan ancaman komunis di samping perhubungan antara kaum yang lemah. Penjajahan Jepun dan pemerintahan British telah memupuk ketidakpercayaan antara kaum dan beberapa pertempuran kecil telah berlaku. Berita terkini dari Pulau Pinang. Pemimpin komunis dan radikal ditahan ketika rusuhan pagi tadi. Menjelang hari mengundi pada 10 Mei, 2 petugas parti politik dibunuh di Pulau Pinang dan ibu kota Kuala Lumpur. Salah seorang daripada mereka merupakan jentera UMNO, manakala seorang lagi dari parti buruh yang dikaitkan dengan komunis. Sehari sebelum hari mengundi, ribuan orang berarak di ibu kota Kuala Lumpur untuk mengingati pekerja parti buruh tersebut. Ini menyebabkan keadaan di ibu kota semakin tegang. Pada pilihan raya umum 1969, Parti Perikatan yang dianggotai oleh UMNO, MIC dan MCA gagal memperolehi majoriti 2/3 di Parlimen walaupun masih berjaya membentuk Kerajaan Persekutuan. Ini disifatkan oleh parti pembangkang sebagai satu kemenangan yang besar buat mereka. Jumlah kerusi yang dimenangi Parti Perikatan dalam Dewan Rakyat telah menurun daripada 89 kerusi pada tahun 1964 kepada 66 kerusi pada tahun 1969. Seterusnya, Parti Gerakan Rakyat Malaysia, Gerakan Parti Tindakan Demokratik DAP dan Parti Progresif Rakyat PPP menang 25 buah kerusi dalam Dewan Rakyat manakala PAS menang 12 kerusi. Pihak pembangkang yang memperoleh pencapaian gemilang dalam pilihan raya telah meraihkan kemenangan mereka dengan berarak pada 11 Mei 1969. Perarakan tersebut sebenarnya tidak bermotif untuk menimbulkan isu perkauman, namun terdapat segelintir pengikut perarakan identiti mereka tidak dapat dikenal pasti, telah mengeluarkan slogan-slogan bersifat sensitif berkenaan isu perkauman semasa mengadakan perarakan di jalan-jalan raya sekitar Bandaraya Kuala Lumpur. Perarakan turut dijalankan pada 12 Mei 1969 di mana kaum Cina berarak menerusi kawasan Melayu, melontar penghinaan sehingga mendorong kepada kejadian tersebut. Pihak pembangkang yang sebahagian besar darinya kaum Cina dari Parti Tindakan Demokratik dan Gerakan yang menang mendapatkan permit polis bagi perarakan kemenangan melalui jalan yang ditetapkan di Kuala Lumpur. Bagaimanapun, perarakan telah melencong dari laluan yang telah ditetapkan. Mereka melalui kawasan Melayu iaitu Kampung Baru. Mereka juga menyorak penduduk di situ. Sesetengah penunjuk perasaan membawa penyapu. Kemudiannya dikatakan sebagai simbol menyapu keluar orang Melayu dari Kuala Lumpur. Sementara yang lain meneriak slogan mengenai tenggelamnya kapal perikatan iaitu logo perikatan. Larutan sehingga ke 13 Mei 1969 sebelum Parti Gerakan mengeluarkan kenyataan meminta maaf pada 13 Mei di atas kelakuan penyokong mereka. Menteri Besar Selangor Datuk Harun Idris telah mengumumkan bahawa perarakan balas meraihkan kemenangan UMNO akan dijalankan pada 7.30 malam 13 Mei 1969. Peristiwa ni berlaku selepas pengumuman keputusan pilihan raya
Raya Umum diadakan pada 10 Mei 1969. Datuk Tan Chee Koon telah menang besar sebahagian kerusi yang dipertandingkan di kawasan Batu Selangor. Kemudian, Datuk Tan Chee Koon telah meminta kebenaran daripada pihak polis untuk berarak meraihkan kemenangan parti tersebut di Selangor. Telah menyebabkan kesesakan jalan raya di Kuala Lumpur, Jalan Hela, Jalan Campbell dan akhir sekali menuju ke Kampung Baru. Sedangkan di Kampung Baru ketika itu diduduki lebih 30,000 orang Melayu yang merupakan kubu UMNO. Orang Melayu bila orang Cina datang untuk melakukan perarakan, mereka pun mula berasa terancam. Di sini jugalah terletaknya rumah Menteri Besar Selangor pada ketika itu, iaitu Datuk Harun Idris. Dikatakan kaum Cina yang datang ni telah mengikat penyapu pada kenderaan mereka sebagai lambang mereka telah menyapu bersih kerusi yang dipertandingkan dan mereka melantarkan beberapa slogan. Ada juga pendapat yang mengatakan kaum Cina mengikat penyapu pada kenderaan mereka sebagai lambang mereka akan menyingkirkan orang-orang Melayu dari Kuala Lumpur. Dalam masyarakat Melayu, penyapu membawa konotasi yang negatif, iaitu membawa maksud sial. Ada yang mencaci, meludah dari atas lori dan terkena pada orang-orang Melayu yang berada di tepi jalan. Pada 11 dan 12 Mei, penyokong pihak pembangkang telah berarak di sekitar Kuala Lumpur sambil menghina orang-orang Melayu. Kejadian 13 Mei sebenarnya bermula daripada pergaduhan antara pihak UMNO dan pihak pembangkang semasa pilihan raya. Kejayaan pembangkang semasa pilihan raya telah membuatkan pihak satu lagi berasa tercabar. Ia menjadi lebih teruk apabila pihak pembangkang melakukan provokasi terhadap pihak UMNO dengan melakukan perarakan untuk meraihkan kejayaan mereka, merendah-rendahkan orang Melayu dan sebagainya. 13 Mei jam 12 tengah hari, desas-desus tentang perarakan yang akan dilakukan oleh pemuda UMNO pada jam 7.30 malam nanti telah tular. Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia, U Tek Chye pada masa itu, cuba membaiki keadaan yang disebabkan oleh keterlanjuran anak-anak buahnya semasa perarakan yang berlaku sehari sebelum 13 Mei tersebut. Namun, semuanya telah terlambat. Sekitar jam 6 sehingga 6.20 petang, telah ramai pemuda berkumpul di rumah Datuk Harun Idris. Hampir 500 orang yang berada di situ, namun keadaan masih terkawal. Mereka masing-masing sama ada memegang kayu, parang maupun keris dengan kepala masing-masing berbalut kain bertulis La ilaha illallah. Sebelum perarakan itu berlaku, telah berlakunya pembunuhan di kawasan rumah tersebut. Ia melibatkan seorang budak. Menurut saksi yang ditemubual oleh akhbar Malaysia Kini pada 2019, budak Cina itu hanya datang untuk menghantar kopi yang dipesan oleh salah seorang daripada mereka. Namun, budak Cina yang tidak bersalah itu dibunuh setelah mereka mendengar desas-desus tentang orang Cina membunuh orang Melayu di setapak. Sini tak boleh masuk. Balik! Kita mau pergi kampung baru. Tak boleh pergi. Kenapa pula? Kami lalu jalan sini saja. Cakap tak boleh. Balik! Lu fikir ini jalan lu kah? Kami dah kena serang. Setapak dah kena serang. Tolong ke pos setapak. Ada orang kena pukul. Jangan buat tindakan dulu. Sabar dulu. Datuk. Tak apa-apa. Tak apa. Orang Melayu dah mengamuk, Datuk. Sekitar pukul 6.40 PM malam,
Sebuah van telah dibakar di hadapan rumah Ahmad Razali iaitu setiausaha kepada Datuk Harun di Jalan Raja Muda Abdul Aziz. Datuk Harun cuba memanjat ke atas bumbung sebuah bas untuk mententeramkan keadaan namun tidak berjaya. Pada pukul 7 malam pula, penyerang-penyerang Melayu telah menyerang warga Cina di Jalan Raja Muda Abdul Aziz dan pekedai-pekedai Cina telah membaling botol ke arah mereka menyebabkan penyerang-penyerang Melayu membalas dengan membakar kedai di jalan berkenaan. FRU telah menghentikan seramai 150 orang perusuh di bulatan Chowked. Dengan membebaskan gas pemedam mata, perusuh-perusuh berkenaan telah berbatah balik ke Kampung Batu. Perusuh-perusuh itu kemudiannya turun ke Jalan Tengku Abdul Rahman dan membakar kedai di jalan berkenaan. Pekedai Cina dan pekedai India turut mempertahankan kedai mereka. Menurut seorang saksi, perusuh-perusuh berkenaan menggunakan apa saja peralatan untuk menyerang, termasuklah cangkul. 13 Mei, 7.15 malam, pembunuhan di Lebuh Raya Persekutuan. Penduduk Kampung Kerinci mengamuk selepas mendengar desas-desus serangan atas Melayu. Pukul 7.15 malam, mereka menyekat laluan 4 lorong di Lebuh Raya Persekutuan dengan bala. Mereka bunuh orang Cina dan sebahagian orang India, bakar kereta mereka. Keganasan merebak macam api marak. 13 Mei, 7.15 malam, keganasan merebak ke kampung-kampung Melayu, Kampung Pandan dan Datuk Keramat. Usahaan merebak, pemuda Melayu ke Kampung Pandan, menaiki motosikal, membawa berita penyelebihan di Kampung Baru. 20 minit kemudian, sebuah kedai dibakar di situ. Di Kampung Datuk Keramat pula, sebuah rumah Cina dibakar dan seorang tua mati rentung di dalamnya. Perintah berkurung diumumkan di radio pada 7.45 malam. 13 Mei, 8 malam. Ibu pejabat UMNO cuba dibakar. Jalan Tuanku Abdul Rahman. Perusuh Cina dan India membalas dendam dan menyerang kedai dan kenderaan milik Melayu. Mereka cuba membakar ibu pejabat UMNO tetapi tidak berjaya. Beberapa trak propaganda dibakar. Pada 13 Mei jam 8.23 malam, penonton Melayu diserang di Pawagam Wayang Reds, Federal dan Capitol. Situasinya ialah pemuda Cina bersenjata menyerang penonton Melayu di Pawagam sehingga menyebabkan ramai mati. Berdekatan Capitol Trade, FRU berjaya meleraikan kira-kira 1,000 perusuh Cina dan mangsa yang tercedera dibawa ke hospital. Di panggung audien, pemuda-pemuda Cina telah bertindak mengepung panggung audien di Jalan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Beberapa iklan disiarkan dalam bahasa Cina di skrin Pawagam menyuruh penonton dari kalangan Cina untuk keluar dari panggung tersebut. Penonton Melayu di panggung tersebut langsung tidak tahu membaca tulisan Cina. Kesan daripada itu, pemuda-pemuda Cina tersebut menyerbu masuk ke dalam panggung, lalu menyerang dan menyembelih penonton yang ada dan membakar Pawagam tersebut. Oi! Apa saya keluar tulisan Cina ni? Pasang balik! Tiket kita orang dah bayar lah! Hei! Hampir kesemua penonton dalam pawagam tersebut mati dalam keadaan yang sangat mengerikan. Ini termasuklah 2 orang askar Melayu yang tinggal di Sungai Ramal Kajang. Redakan ketegangan kaum yang kritikal ini. Jangan bergerak! Tangkap sana! Manakala di pasar pula, orang askar Melayu telah menembak orang Cina yang melanggar perintah berkurung dengan menggunakan kereta perisai mereka. Di Lebuh Raya Persekutuan pula, penduduk Melayu Kampung Kerinci telah bertindak membuang pasu di atas lebuh raya sehingga mengakibatkan kesesakan lalu lintas dan kemalangan. Namun, kerusuhan kaum tidak berlaku seperti di negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang. Di Perak, Kedah, Pulau Pinang serta Perlis juga tidak berlaku sebarang pergaduhan. Di Johor dan Negeri Sembilan juga tidak berlaku apa-apa kerana telah diberi amaran oleh PKM. Terdapat sedikit kekecohan di Melaka. Di Betong, ada tembakan dilepaskan oleh PKM. Ada yang menyifatkan pergaduhan ini adalah sebagai pergaduhan politik. Namun telah dinyatakan bahawa pergaduhan ini tidak berlaku di negeri seperti Kelantan, Kedah dan Pahang.
Jika pergaduhan ini merupakan isu perkauman, sudah tentu pada hari itu juga orang Melayu dan orang Cina akan bergaduhan dan perbunuhan antara sama mereka yang dapat kita lihat di selatan Thailand. Pada 13 Mei pukul 9 malam berlakunya peristiwa tembak sampai mati yang berlaku di Ibu Pejabat Polis Selangor. Arahan tembak sampai mati ini dikeluarkan kepada pegawai keselamatan. Saya perlukan lebih ramai anggota. Saya boleh kawal keadaan ini jika ada lebih ramai anggota. Kamu berapa orang di sana? 5. Kami 5 orang saja. Kami tak dapat hantar lagi. Buat saja yang terbaik. Saya perlukan lebih ramai anggota. Gunakan senjata api. Saya sebut lagi sekali. Gunakan senjata api. Bagaimana pula dengan anggota tambahan? Saya boleh kawal ni kalau saya ada lebih anggota. Kami tak ada sesiapa untuk dihantar ke sana. Gunakan senjata api anda. Bukan senang. Boleh hantar anggota tambahan? Gunakan senjata api. Saya katakan lagi sekali. Gunakan senjata api anda. Ya Tuhan. Berapa kali nak sebut? Saya beri arahan jelas. Gunakan senjata api. Kamu dengar tak? Tembak mereka. Pada pukul 10.30 malam, yang berlaku ialah ditembak dari jarak dekat yang bertempat di hospital besar. Ramai mangsa tembakan yang tiba di hospital besar dan ramai antara mereka adalah daripada orang Cina. Dan mereka juga telah ditembak dari jarak yang dekat. Kemudian, pada pukul 12.15 pagi, berlakunya peristiwa askar menembak di Jalan Raja Alam. Peristiwa ini bermula apabila seorang lelaki Cina menembak sembarangan dengan menggunakan senapan laras. Pihak tentera juga telah membalas tembakan tersebut dan akhirnya 11 orang yang telah terbunuh. Selain itu, terdapat juga laporan mengenai tembakan bertubi yang dilakukan di kawasan rusuhan, yang mana kawasan itu berdekatan dengan Sungai Bunus dan Sungai Kelang. Tetapi penembak itu tidak dapat dikesan. Tanggal 14 Mei jam 5 pagi besar, mayat bertimbun-timbun sehingga 3 lapisan. Sudah tiada lagi tempat, namun jasad yang tidak bernyawa terus-menerus tiba. Angka rasmi menunjukkan 196 orang mati, 439 orang cedera, 39 orang hilang dan 9,143 orang ditahan. Manakala bagi kenderaan, 211 kenderaan telah musnah. Statistik tidak rasmi jumlah kematian mengikut kaum adalah seperti Melayu 86 orang, Cina 342 orang, manakala kaum lain-lain seramai 3 orang. Statistik tidak begitu tepat kerana mengikut kacamata orang awam yang berada di situ, mereka melihat lori berderet-deret membawa mayat yang tidak sempurna ke Balai Polis Jalan Travers pada waktu itu. Sekitar Kuala Lumpur, bantuan makanan dihantar ke 7,500 penduduk di kawasan terkesan. Ketegangan berpanjangan selama berbulan-bulan. Peniaga Cina bertindak memboikot hasil tempatan petani Melayu. Pada bulan Cun, 15 orang maut dalam pergaduhan di Sentul, tapi situasi dikawal dengan pantas. We interrupt this program to bring you a special report. Tetapi buat masa ini, kita pertahankan negara dan menegakkan undang-undang. Negara ini akan ditadbir oleh Majlis Gerakan Negara. Tuan Razak akan memimpin dan Parlimen perlu dibubarkan. Parlimen telah dibubarkan. Saya dengan ini mengisytiharkan darurat dan perintah kurung telah berkuat kuasa. Majlis Gerakan Negara akan mentadbir negara dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Itu, Tunku Abdul Rahman baru pulang dari Alustar setelah meraihkan kemenangan beliau di sana. Pada jam 6.45 petang, Encik Mansur selaku Ketua Polis Trafik Kuala Lumpur telah memaklumkan kejadian pembunuhan kepada Tunku Abdul Rahman. Darurat telah diisytiharkan pada jam 7 malam 13 Mei 1969. Negara telah diisytiharkan darurat pada malam 16 Mei 1969 oleh Yang di-Pertuan Agong. Dengan pengisytiharan ini, Perlembagaan Persekutuan telah digantung. Negara diperintah seterus oleh Yang di-Pertuan Agong di bawah Undang-Undang Tentera. Dalam pada itu, Majlis Gerakan Negara iaitu Mageran juga dibentuk.
Tunku Abdul Rahman menarik diri daripada mengetahui majlis tersebut. Oleh itu, tempat beliau telah digantikan oleh Timbalan Perdana Menteri iaitu Tun Abdul Razak. Berikutan itu, Parlimen juga digantung. Sepanjang tempoh darurat, negara telah melakukan pelbagai tindakan untuk mencari punca dan penyelesaian agar tragedi 13 Mei tidak akan berulang. Antara tindakan yang dilakukan adalah dengan membentuk satu rukun negara bagi meningkatkan kefahaman rakyat tentang perlembagaan negara. Turut dilakukan juga adalah pelancaran dasar ekonomi baru yang bertujuan untuk menghapuskan pengenalan kaum dengan satu aktiviti ekonomi, membasmi kemiskinan dan membentuk Barisan Nasional yang merupakan sebuah kerajaan perpaduan. Pada 24 Jun, berlaku pemindahan kuasa di mana Parlimen dibubarkan dan Majlis Gerakan Negara ditubuhkan dan telah diketuai oleh Tun Abdul Razak. Pemindahan kuasa berlaku daripada Tengku Abdul Rahman kepada Tun Abdul Razak. Pada tahun 1971, Parlimen bersidang kembali di mana Tun Abdul Razak sebagai Perdana Menteri yang baharu. Sebahagian sejarawan berpendapat bahawa pemindahan kuasa ini adalah bukti rusuhan tersebut sebahagian daripada kudeta. Pada tahun 1971 juga, DAB telah dilancarkan untuk meningkatkan lagi pemilikan Bumi Putra. Semangat dasar ini telah diguna pakai sehingga ke hari ini. Dapatlah kita rumuskan bahawa rusuhan bukan sahaja mengubah dasar kerajaan, malah telah meninggalkan trauma kepada mereka yang masih hidup dan kepada mereka yang kehilangan orang yang tersayang. Persepsinya ialah kalangan orang Melayu mempunyai pandangan yang negatif terhadap kaum Cina yang dilihat sebagai tidak mengenang budi terhadap taraf kerakyatan yang diberikan kepada mereka pasca kemerdekaan. Persepsi negatif masyarakat Melayu terhadap kaum Cina juga berlaku kerana orang Cina majoriti menganggotai pasukan bintang 3 dan mereka ingin menjadikan negara ini sebagai negara komunis berpaksikan negara komunis Cina. Pada tahun 2007, satu buku pada 13 Mei Declassified Documents on the Malaysian Riots of 1969 yang ditulis oleh akademik, bekas ahli Democratic Action Party dan bekas ahli Parlimen Kua Kiasong telah diterbit oleh Suaram. Berdasarkan dokumen yang telah diklasified di Pejabat Maklumat Awam London, buku tersebut menyatakan bahawa rusuhan tersebut bukannya disebabkan parti pembangkang seperti mana cerita rasmi yang diberikan, tetapi rusuhan tersebut dimulakan oleh ascendant state capitalist kelas di UMNO sebagai coup d'etat untuk menumbangkan Tunku Abdul Rahman. Bagaimanapun, ia hanyalah merupakan satu pendapat sahaja atau cerita daripada sebelah pihak yang lain yang belum lagi tentu dan ditentukan atau dibuktikan kesahihan atau sebaliknya. Terdapat satu juga lagi persepsi yang kurang tepat, iaitu mengenai pelibatan Lim Kit Siang pada 13 Mei ini. Hal ini kerana menurut penasihat DAP, beliau tidak pernah berada di Kuala Lumpur pada 11, 12, 13 hari bulan Mei 1969. Kesimpulan, Malaysia boleh mengambil tauladan dari cara negara lain berhadapan dengan sejarah gelap mereka. Namun menurut pakar, apapun kaedah yang digunakan pakai di Malaysia harus mengambil kira faktor-faktor tempatan. Yang pasti, setengah abad telah berlalu dan Malaysia perlu mencari jalan untuk mengubati luka dari rusuhan 13 Mei dan supaya ia boleh bergerak ke hadapan.